Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Dan dikasihi Tuan Imam sekalian dan pengurusi, pegawai dan sekalian ahli kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Kita sambung surah Al-Anfal. Kita berhenti dalam kuliah kita pada minggu yang lalu, ayat yang keempat. Di mana ayat yang keempat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan sebagai kesimpulan kepada 3 ayat yang sebelum ini, yang menceritakan hakikat iman ataupun ciri-ciri orang-orang beriman yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah, yakni orang-orang yang disebut ciri-ciri mereka sebelum ini, dalam ayat sebelum ini, iaitulah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah iman mereka, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah, mengerjakan salat dan menginfakkan, menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka. Ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah orang-orang beriman haqqan, dengan sebenar-benarnya. Wa mimma lahum darajatun. Jadi jelaslah kepada kita, tuan-tuan sekalian, iman ini tidak cukup dengan sekadar pengakuan. Sebaliknya dia perlu disusul dengan amalan. Jadi sebab itu para ulama salafus salih, mereka ketika mentafsirkan ataupun mentakrifkan tentang iman, maka mereka menyebutkan al-imanu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati ataupun meyakini dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengakui dengan lidah, iaitulah mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, wa amalun bil arkan. Al arkan ay al jawarih, beramal dengan anggota. Anggota al arkan dalam bahasa Arab sama makna dengan al jawarih, iaitu anggota. Jadi itulah Allah Ta'ala sebut di sini, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Di mana di antara yang Allah Ta'ala sebut ialah sembahyang dan juga infak. Apa yang akan diperolehi oleh orang-orang beriman ini? Maka Allah Ta'ala melanjutkan lagi, lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka akan mendapat darajatun, darjat-darjat, pangkat-pangkat ketinggian, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, serta keampunan. Maghfiratun itu keampunan. Wa rizqun karimun, dan juga rezeki. Rizqun karimun, rezeki yang mulia. Kata ulama dalam tafsir, iaitu syurga. Rizqun karimun, rezeki ataupun kurniaan Allah yang mulia, iaitu syurga. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi. Kemudian Allah Ta'ala masuk pada ayat-ayat yang berikutnya, menceritakan tentang
situasi yang berlaku ketika peperangan Badar, sebelum peperangan, di mana Allah Ta'ala menyatakan kama akhrajaka rabbuka min baitika, sebagaimana hatta rampasan perang sebelum ini yang ditentukan pembahagiannya berdasarkan kepada kebenaran. Maka kata Allah, Tuhanmu akhrajaka, wahai Muhammad, akhrajaka yakni mengeluarkan kamu, min baitika, dari rumah kamu, yakni mengeluarkan kamu dari rumah kamu untuk berperang, untuk berperang. Jadi ketetapan perang ni pun bukan sahaja Nabi SAW nak berperang. Allah Ta'ala yang merintahkan, wahai Muhammad, pimpinlah umat Islam untuk keluar berperang. Jadi keluar berperang itu, peperangan itu sendiri adalah dengan perintah Allah. Sama sebagaimana sebelum ini cara pembahagian harta rampasan perang pun dengan perintah daripada Allah Ta'ala. Jadi semuanya bil haq. Allah Ta'ala sebut bil haqqi dari segi terjemahan harfiahnya al-haq, iaitu dengan kebenaran. Jadi dengan kebenaran ini ada dua tafsiran daripada ulama. Sebahagian mufassir berkata iaitu dengan wahyu. Kerana kebenaran ini sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, al-haqqu min rabbik. Al-Quran itu adalah yang hak, yang benar daripada Tuhan kamu. Jadi apabila disebut Nabi kami mengeluarkan, Tuhan kamu mengeluarkan kamu dari rumah kamu, makna arahan berperang, berangkatlah untuk menuju peperangan, adalah bil haqqi. Dia datang dengan wahyu, dengan hak, yang hak, iaitu dengan wahyu. Dan sebagian mufassir menyatakan bahawa al-haq di sini maknanya bukan merujuk pada wahyu, tetapi merujuk pada tujuan yang benar. Sebagaimana Tuhan kamu telah mengeluarkan kamu daripada rumah kamu, yakni untuk menuju ke peperangan, bil haqqi, dengan ada tujuan yang benar, iaitulah untuk menzahirkan agama. Bisababil haqqi, dengan sebab yang benar, ada tujuan. Bukan saja Allah Ta'ala nak suruh keluar berperang, kerana ada setengah orang, bahkan sampai ini pun Allah Ta'ala sebut ada sebahagian memang menjadi fitrah manusia ini, dia memang tak suka perang, kerana perang ni boleh bawa pada maut. Jadi adakah Allah Ta'ala tak tahu kata peperangan ini boleh bawa pada kematian? Tidak tentu, Allah Ta'ala maha mengetahui. Habis dia suruh kita keluar perang menuju pada kematian, syahid, sebab ada tujuan yang benar. Tujuan yang benar, yang lebih mulia tujuan itu daripada nyawa kamu sendiri, iaitu izharud din, untuk menzahirkan agama. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, itulah tujuan peperangan dalam Islam. Tak boleh semata-mata kerana kita seronok nak bunuh orang, ataupun kerana nak menzahirkan kemarahan, ataupun kerana dia panggil itu, ini dan sebagainya. Sesatunya tujuan berperang dalam Islam ialah fi sabilillah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman, mereka berperang di jalan Allah. Lalu ditafsirkan oleh Nabi SAW hadis berperang di jalan Allah ini, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berperang dengan niat untuk menjadikan agama Allah, kalimatullah, dan kalimah Allah, ini agama Allah, ataupun syiar Allah, syariat Allah, ayat Allah dan sebagainya lagi, maknanya yang berkait dengan Allah Ta'ala, dia keluar berperang kerana itu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, sebagaimana harta rampasan perang tadi ini ditentukan Allah dengan kebenaran, dengan wahyu, ataupun dengan tujuan yang benar, maka demikianlah Tuhanmu, wahai Muhammad, mengeluarkan kamu dari rumah kamu untuk pergi berperang juga dengan kebenaran juga, dengan sebab yang benar, ataupun dengan perintah yang benar daripada wahyu, bukan kamu sendiri yang mandai-mandai ataupun yang suka-suka nak berperang. Sedang
Wa inna fariqan minal mu'minin lakarihuna, sedang sebahagian di orang beriman sebenarnya tidak suka untuk turut berperang. Jadi tuan-tuan bersaudara, bukan kerana mereka munafik, tidak. Menjadi satu fitrah manusia ini memang dia memang tak nak mati, tak suka mati, tapi ada pilihan lain untuk mengelak perang. Dan Rasulullah sendiri pun kita yakin, kalaulah tidak sabit orang musyrikin mengangkat senjata, Nabi pun tak akan perang. Jadi sebab itu kita tengok dalam sejarah sendiri pun, bila ada ruang untuk berhenti perang, Nabi akan pilih ruang untuk berdamai. Walaupun sahabat-sahabat yang lain mungkin ada yang tak setuju, terutama sekali dalam perjanjian Hudaibiyah. Ketika Islam sedang kuat, tinggal sikit saja lagi, ketika Rasulullah sedang berada di sempadan Mekah itu, kalau Rasulullah landa pun waktu itu pun dah boleh, dah orang musyrikin tak boleh lawan dah. Tapi Nabi SAW dia tahu bahawasanya dia bukan diutuskan untuk penakluk, dia diutuskan untuk menyampaikan dakwah. Peperangan ini suatu benda yang terpaksa. Sebab itu kalaulah orang berdepan dengan hujah, kita kena berhujah. Tak boleh dia berdepan dengan hujah, kita bagi penumbuk dekat dia. Tapi ada setengah orang begitu. Aku ni kawan ni geram lagi, aku tumbuk pada dia. Orang tu dia berhujah dengan kita. Jadi kenapa kita nak marah? Jadi kita berhujah lah. Kalau dah kata kalah hujah, walaupun berada di pihak kebenaran, jangan hadir. Dah tahu kata kita tak pandai berhujah, bagi orang lainnya yang hadir. Jadi selagi mana orang berhujah, maka kita kena lawan dengan hujah. Tak boleh kita lawan kemarahan dan sebagainya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sendiri pun sebut Nabil hikmah, mesti dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Yujadilunaka, sedangkan sebahagian dari orang-orang yang beriman itu sebenarnya tidak suka untuk turut berperang. Ayat ini tuan-tuan sekalian, dia adalah latar belakang kisah. Jadi kita kena baca sikit latar belakang kisah ni baru kita boleh faham, untuk kita nak lanjutkan pada ayat yang berikutnya, iaitu pada ketika peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Dan sebagaimana diceritakan oleh para ulama kita dalam tafsir, di antaranya turut diceritakan dalam tafsir antara lain, wazalika anna Abu Sufyan, sebelum tercetusnya peperangan Badar, ada satu rombongan perdagangan, kafilah dipanggil, kafilah dagang. Abu Sufyan ni hujung masuk Islam, tapi ketika perang Badar dia tak masuk Islam lagi. Dia memimpin satu rombongan dagang pada ketika pulang daripada Syam. Pada ketika pulang daripada Syam, dapat sampai khabar kepada Nabi SAW kepulangan rombongan dagang Abu Sufyan ini. Maka Nabi telah memutuskan untuk memintas, kerana berlaku pada ketika itu orang Islam dan juga orang musyrikin sedang berlaku peperangan yang sangat hebatlah. Memang dipanggil meletus, dipanggil, orang panggil apa, situasi perang pada ketika itu. Maka fakharaja Nabi wa ashabuhu, maka keluar Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat keluar, liyagnamuha, untuk mintas rombongan dagang tersebut, dan juga untuk merampasnya sebagai harta rampasan perang. Kerana situasi itu situasi perang, tapi dalam keadaan damai, aman, tak boleh tuan-tuan sekalian. Ini kita baca dalam situasi perang. Jadi sebab itu tuan-tuan dan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, peperangan dalam Islam ini hanya boleh diisytiharkan oleh khalifah, oleh pemimpin negara, tidak boleh oleh taifah. Itu pernah ingat sungguh-sungguh tuan-tuan sekalian, dalam kitab fiqh tersebut begitu. Kerana orang Islam ni, dia dalam dunia hari ini, bila peperangan itu diisytihar oleh kelompok, maka jadi perang saudara, sebagaimana di Syria, di Afghanistan dan sebagainya. Jadi peperangan ni mesti, sebab itu Rasulullah bukan setiap kali ditindas itu perlu berperang atau boleh berperang. Di Mekah tak timbul perang walaupun orang Islam ditindas. Jadi kerana itu para mana kena gabung dua-dua sekali lah.
pemerintah atau khalifah, dia pun sendiri bukan boleh senang-senang nak isytiharkan perang. Dia kena bincang dengan alim ulama, dan kena ahli-ahli ijtihad, bincang sungguh-sungguh macam mana kita ini, yang baik ini berperang ke ataupun damai. Dalam Quran sendiri pun bukan berperang itu tidak semestinya baik, kerana tuan-tuan baca sirah Balqis, surah An-Naml, Balqis, perempuan tu yang sedang. Sebab itu kita baca dalam Quran ini, walaupun secara keseluruhan memanglah orang lelaki ni lagi, orang panggil apa, lagi tinggilah daripada orang perempuan. Kerana orang perempuan tak ada Nabi, tak ada Rasul, kebanyakan ulama daripada lelaki. Tapi secara individu ada orang perempuan yang lebih baik daripada mana-mana lelaki. Di antara, terutama zaman dia. Contoh, kalau kadang-kadang setengah orang lelaki ni kok mana pun bagi saya, orang lelaki lah paling baik, tak ada orang perempuan paling baik. Kita nak tanya dia, adakah kamu merasakan kamu lebih baik daripada Sayyidatina Maryam, ibu Nabi Isa? Sayyidatina Maryam, dia bukan Nabi, tapi dia dihadiri oleh malaikat. Kamu malaikat mana yang mai kat kamu? Contoh begitu. Khadijah, isteri Nabi, Fatimah dan sebagainya lagi. Begitulah juga tuan-tuan bersekalian baca dalam An-Naml, Balqis ini perempuan, dan dia memimpin, dipanggil kerajaan dia pada ketika itu di Yaman. Nabi Sulaiman AS di Palestin. Bila burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahawa di sana ada satu negeri yang diperintah oleh perempuan dan penduduk negeri itu menyembah berhala, Nabi Sulaiman AS tulis surat, hantar surat pada Balqis. Balqis buka surat itu, dia panggil menteri-menteri dia, dan dia bagi tahu ni ada satu surat yang sampai ini daripada Sulaiman. Surat ini bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan surat ini kata hendaklah tunduk. Maknanya mana bersahabat dan tunduk, beriman pada Allah. Itu di antara kandungan surat itu. Dia tanya, apa pandangan kamu semua menteri-menteri? Menteri-menteri ni kata, kita lawan, takut apa? Itu dipanggil orang lelaki lah, begitulah. Kadang-kadang pengecut sebenarnya, tapi sembang kemah. Tapi Balqis kata apa? Balqis kata, innal muluk, raja-raja ini kalau dia melanda negara, dia akan meranakkan keseimbangan. Itu kita bersedia. Dia fikir panjang. Nak lawan boleh lawan, mungkin kita menang, kalah mungkin boleh menang. Tapi apa kata kalau dia sekarang ni dia offer surat ini, dia bukan nak takluk kita. Kerana dia minta supaya dipanggil kita ini, mana kita sebut dalam bahasa ini berbincang, berdamai begitu. Itu menunjukkan bahawa sebenarnya kita bersedia. Bila bertemu dengan musuh, tidak semestinya keputusan yang bijaksana itu ialah perang. Ada etikanya, boleh bermakan, boleh berdamai, boleh bincang dan sebagainya. Jadi kerana itu Nabi SAW sendiri berpesan dalam satu hadis, la tatamannu liqa'al adu, jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Was'alullaha al-afiyah, minta daripada Allah al-afiyah, keselamatan. Tapi jika sekiranya Allah Ta'ala mentakdirkan kamu terpaksa bertemu musuh, maka boleh itu kamu kena teguh. Selalunya orang Sengah Kemah ni, waktu tak jumpa musuh, dia tanya, bila nak jumpa musuh? Bila nak perang ni? Tak sama-sama tadi. Tahulah nak buat apa. Tapi bila perang bersedia, tak jumpa cari dia, sembunyi. Orang panggil apa? Orang ikut buyuk. Tak tahu lari ke mana. Tadi sembang ke mana. Tapi bila berlaku sungguh-sungguh, rupa-rupanya dia penakut, pengecut. Jadi sebab itu tuan-tuan bersedia. Kalau kita tengok dalam sirah Rasulullah SAW ini, peperangan Islam ini, dia tahu bila nak mula dan tahu bila nak berhenti. Tapi hari ini kita perhati tengok orang Islam berperang sama-sama dia, di Syria ke, di Iraq ke, di musuh dah keluar pun dia dah perang lagi. Musuh telah keluar pun dia masih
berperang lagi. Dia tak tahu nak berhenti. Sebab apa tak tahu nak berhenti? Sebab orang yang mengisytiharkan perang pun tak tahu siapa dia. Orang yang mengisytiharkan perang, dia kena bagi arahan. Ini Rasulullah SAW. Yang kedua tentang Rasulullah, dalam Islam ini Rasulullah SAW tidak pernah mengajar kita berperang dalam negeri. Tak pernah Rasulullah ajar. Rasulullah akan berusaha untuk keluar daripada negeri sejauh mana, sejauh yang mungkin bertemu musuh di luar sana. Tapi macam mana orang Islam hari ini dia boleh reda berperang dalam negeri? Masing-masing pihak berbuat masuk pula. Yang pro Rusia masuk Rusia, yang pro Amerika masuk Amerika. Akhirnya siapa-siapa yang menang sekalipun, macam mana orang Melayu sebut, pepatah Melayu kata apa yang menang tadi apa? Mana menang tadi aku, kalah tadi alam, kau kali. Tak kisahlah kali ya. Mana pokok mana pun kedua-dua pihak itu akan rugi. Dan itulah yang sedang berlaku di dunia Islam pada ini. Siapa-siapa yang menang sekalipun yang sedang berlaku di Afghanistan, di Iraq, di Syria, yang akan bertepuk tangan adalah Amerika, Rusia dan sebagainya. Kok mana pun kami tak ada apa-apa. Dan habis perang dunia Muslim, Amerika dia akan ambil hasil untuk bayar balik tentera dan sebagainya. Kau satu. Tapi dalam Muslim kita tanya di muhasabah kita, mana pergi banyak-banyak orang cerdik dalam negara orang Islam? Sampai sekarang tak boleh bukti lagi perang di Yaman, tak boleh bukti di Syria, tak boleh bukti di tak boleh bukti. Mana pergi habis orang cerdik-cerdik, tak ada apa dulu nasihatkan yang boleh didengari dan sebagainya. Itu yang menimbulkan keheranan kita sendiri. Dan hal yang sama tentu saja perlu kita fikirkan juga yang sedang berlaku di tempat kita. Kalau kita tak cepat selesaikan, nanti dia akan repot pada anak cucu kita. Nanti suasana panas dalam jiwa itu. Bila-bila masa boleh, kalau tak diredakan, dia boleh meletus. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita orang Melayu, kita kena belajar hidup dengan kita. Jangan berbawa masuk pengaruh-pengaruh di luar. Kita ada otak kita sendiri, kita ada akal kita sendiri, kita ada budaya kita sendiri, kita ada kecerdikan kita sendiri. Ini semua dah masuk tuan-tuan sekalian. Nampak sangat perbezaan sama-sama kita. Cara berpakaian pun buat masuk, cara bercakap pun masuk, cara style pemikiran pun buat masuk. Sepatutnya orang lain kena mengaji dengan kita. Kita masih aman, kita masih lagi bercakap baik sama-sama kita. Jadi kerana itu mungkin tuan-tuan tanya, Ustaz maksudkan mana satu? Kami ni tak dapat nak agak pandai-pandai sendirilah. Masing-masing berfikirlah kita. Sampai bila kita nak berfikir yang gaya berfikir orang lain yang sedang pengaruhi kita untuk wujudkan perbezaan sesama kita. Jadi Allah pelihara dan kita sebagai orang Islam ini cukup satu saja. Al-Muslim, Al-Mu'min. Kita Islam, dia Islam. Kita beriman, dia beriman, cukup dengan Islam. Yang lain itu sama ada mazhab ke, aliran ke, itu pribadi untuk kita nak beramal di dalam mengikut. Dan kita mengaji macam tu, kita beramal seperti itu. Selagi mana tidak lari jauh, maka kita boleh meraihkan di antara satu sama lain. Jangan wujudkan itu sebagai perbezaan. Ada wujudkan itu cukup. Kita ni sebagai seorang Muslim dan juga mukmin, dua itu saja. Orang tanya kita, kamu siapa? Saya Muslim mukmin. Dia pun kata, saya Muslim mukmin juga. Kalau itu kita dua bersadar. Kita boleh sembahyang sekali, kita boleh kemudian sekali, kita boleh saya mati, kamu main sembahyang kamu mati nanti saya boleh sembahyang di mazhab. Jangan duduk berlebih-lebihan mewujudkan title ni, apa sekalian gelaran ni, kemudian gelap pula kawan lain yang tak setuju dengan kita, itu gelaran-gelaran tak elok dan sebagainya. Itu semua bibit-bibit yang mungkin akan mengalir, berpindah kepada anak-anak cucu kita selepas ini. Nanti kita sekalian akan meletus menjadi orang yang bom jangkau. Tapi kalau kita ini sudah membetulkan keadaan dan kita sudah sejukkan suasana, anak-anak kita akan teruskan saja. Yang akan kami teruskan saja. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ramai orang kadang-kadang ada perdebatan ini, Ustaz tak pergi kan minta maaf yang banyak.
Kalau nak berdebat ni kita bersedia takat, jangan nak faham lah. Kerana berdebat sama-sama orang Islam ni mesti dalam diri tertutup, yang dihadiri oleh orang yang nak mencari titik kebenaran. Kalau dia pergi itu semata-mata memang nak syok, nak tengok pihak dia menegak kebenaran, bukan nak cari kebenaran, tetap payah berdebat lagi. Kerana dia akan timbul orang degil, orang yang hadir dengan kedegilan. Hadir kedegilan, dia akan menambahkan jurang perbezaan di antara sama-sama kita. Yujadilunaka fil haqqi. Kamu cerita tadi, kita berselisih bila, tapi Allah Ta'ala takdirkan Abu Sufyan ini, dia dapat tahu. Abu Sufyan ini dia seorang cerdik juga. Di antara tokoh yang cerdik pada zaman jahiliah ini, dan selepas itu masuk Islam, dan mereka menggunakan kecerdikan mereka dalam Islam. Di antaranya Khalid bin Al-Walid, di antaranya Sayyidina Umar sendiri, di antaranya Abu Sufyan, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, di antaranya apalagi seorang lagi Amr bin Al-As. Itu semua dia panggil orang yang berjasa besar, walaupun Syiah dia cuba main isu. Sebab itu tentang berhati-hati baca buku sirah, kerana ada di antara penulis Sunni sendiri, ahli sunnah sendiri, dia diserati dengan dia unsur-unsur, bukan semua, ada unsur-unsur Syiah masuk. Jadi kena berhati-hati. Di antaranya sahabat yang banyak terfitnah, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, ditunjukkan sebagai orang yang anti Sayyidina Ali, anti keluarga Nabi, ditambah tokoh, tambah cerita begitu begini dan sebagainya. Kita bersedia kena baca balik sejarah itu. Sejarah itu kena berhati-hati, sejarah tentang sahabat-sahabat tokoh-tokoh yang terdahulu. Bila dia dapat tahu, maka dia mengumpulkan surat minta bantuan ke Mekah. Maka Abu Jahal dia himpunkan tentera, dan keluar daripada Mekah. Dari sekarang ni Rasulullah dan tentera Islam ada dua kemungkinan akan bertemu dengan Abu Sufyan, rombongan dagang, iaitu pertembungan yang menyeronokkan. Sebab rombongan dagang ni dia ada harta banyak, kemudian tentera pun tak ada. Dan satu lagi kemungkinan yang kedua, bertembung dengan pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal sebanyak 1,000 orang. Dan ketika Rasulullah memimpin sahabat-sahabat keluar, hanya dalam 315 orang. Dan rombongan dagang Abu Sufyan adalah sekitar 70 orang. Dan Abu Sufyan ni dengan kecerdikan dia tahu kata dia akan dipintas oleh tentera Rasulullah, tentera Muhammad dan juga sahabat-sahabat Muhammad SAW. Dia mengambil jalan lain, jalan pantai, jalan pantai, dan akhirnya dia selamat terlepas dan bertemu dengan, ataupun dia mengutuskan surat balang, dan dia mengutuskan orang untuk, maknanya pasukan pantas adalah pasukan pada wujud dia, dan bertemu Abu Jahal, batalkan sebab kami sudah selamat. Tapi Abu Jahal sudah bersedia, dia kata tidak, kami tak akan batalkan. Kamu selamat, kamu balik. Kami akan tetap untuk meneruskan kemarahan, untuk bertemu dengan tentera Muhammad, supaya orang Arab tahu bahawasanya kita ni kuat. Padahal Abu Sufyan ni dia tahu tak boleh, tak perlu, kerana tujuan keluar berperang tadi untuk nak pertahankan keinginan rombongan dagang. Kerana perlu ditahankan, kerana orang dulu dia pakai sistem mudharabah. Abu Jahal pun mana harta dia pun ada juga dalam rombongan dagang. Tapi Abu Jahal kata tidak, kami akan teruskan. Dan pada saat itu Nabi SAW mengadakan mesyuarat dengan tentera Islam. Sekarang ni kita sudah terlepas, rombongan dagang itu sudah terlepas, dan kita hanya
ada satu lagi pasukan, iaitu pasukan tentera. Maka pada ketika itulah ada dua cadangan, ada dua bila Rasulullah minta pandangan itu, ada dua. Sebagian tentera Islam kata, kita dah terlepas, baliklah kita balik, tak perlu lagi untuk kita berperang. Dan satu cadangan lagi menyatakan bahawa kita teruskan. Dan tuan-tuan sekalian, akhirnya urusan itu diputuskan oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah putuskan bahawa kamu kena, wahai Muhammad SAW, pimpin sahabat kamu umat Islam untuk teruskan kemarahan dan berperang. Tujuannya apa, tuan-tuan sekalian? Dan tujuannya apa? Nanti Allah Ta'ala akan jelaskan selepas ini. Selepas ini Allah Ta'ala akan jelaskan. Yujadilunaka fil haqqi. Jadi bila Allah Ta'ala yang menurunkan ayat, memutuskan bahawasanya kena teruskan misi, walaupun asalnya itu adalah untuk memintas rombongan dagang, tapi dengan turunnya wahyu daripada Allah, Allah merintahkan supaya kamu teruskan untuk meneruskan misi perang, bertemu dengan Abu Jahal. Maka pada ketika itulah orang-orang yang tidak bersetuju, mereka kata Allah, yujadilunaka fil haqqi, mereka membantah kamu wahai Muhammad tentang kebenaran, yakni kebenaran berperang. Fil haqqi, kebenaran berperang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'dama tabayyana, setelah nyata kepada mereka. Nyata apa itu? Tuan Rasul. Ada dua juga tafsiran di sini. Sebagian ulama di antaranya dalam tafsir Al-Wajiz Imam Al-Wahid, telah nyata ba'da ma umirta bihi, setelah nyata kepada mereka bahwasanya kamu telah diperintah oleh Allah untuk berperang. Tapi masih lagi mereka dia panggil yujadilunaka. Di sini tuan-tuan sekalian, dalam tafsir yang ini dia terjemah yujadilunaka, membantah. Ya, membantah. Tapi asalnya yang lebih dia panggil apa? Yang lebih kita kata, sebab yang membantah ni bukan orang munafik. Yang membantah ini adalah sahabat-sahabat. Dan mereka bukan nak tidak yakin dengan Nabi ataupun tidak percaya dengan Rasulullah, tapi cadangan. Yujadilunaka. Dalam tafsir Al-Wahidi sini pun disebut, iaitulah mereka mencadangkan, mereka minta supaya Rasulullah SAW membatalkan. Mereka cadang begitu, kita pulang, sebab kita tidak ada persediaan. Itu alasan dia. Kita keluar tadi ini bukan untuk perang, kita keluar untuk memintas rombongan dagang. Jadi kita tidak ada persediaan. Dan juga pada masa yang sama, bilangan kita sedikit. Kama ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka membantah kamu tentang kebenaran berperang. Bagi kebenaran Allah Ta'ala berikan kepada kamu untuk keluar berperang, setelah nyata kepada mereka bahawa kebenaran itu telah diberikan oleh Allah, arahan itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. Makna bantahan mereka itu, Allah Ta'ala dedahkan apa yang ada dalam hati mereka, iaitu kerana takut. Kerana takut, tidak yakin dengan kemenangan mereka. Bukan tak yakin dengan Rasulullah, tidak, takut tak boleh menang. Takut tak boleh menang dan akan bawa kepada kematian. Maka kata Allah, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, yakni kebencian mereka ataupun ketakutan mereka untuk keluar berperang itu, seolah-olah dengan keluar perang itu mereka dihalau kepada kematian, dalam keadaan mereka melihat kematian itu ayanan dengan mata kepala mereka sendiri. Padahal tuan-tuan sekalian, kematian ini tak ada orang pernah lihat kematian. Tak ada tuan-tuan sekalian. Sebab itu bila Allah Ta'ala turunkan perintah supaya kita keluar berjihad, memang dalam kepala kita dia main, keluar sekali mati, keluar sekali mati.
Cuba kita tanya, confirm kau akan mati? Confirm kau kamu akan mati? Banyak orang, kalau kita baca sirah sahabat-sahabat Nabi sendiri tentang Rasulullah, ada yang nak hadir perang itu nak syahid tapi tak dapat syahid. Tapi ada yang hadir perang itu mungkin tak nak syahid, dia boleh nak balik, tapi Allah Ta'ala pilih dia untuk syahid. Jadi sebab tu kematian ini, kalau kita seolah-olah Allah Ta'ala nak sebut kat kita ini, sebab dia gunakan ayat bahasa guna ka'annama, seolah-olah mereka ini bersungguh-sungguh nak desak Rasulullah, batal Rasulullah, batal Rasulullah. Kita tak cukup persediaan. Bilangan kita sedikit, sampai berita dekat kita jumlah itu 1000, kita pun 3 wakil orang. Didesakkan itu seolah macam mereka dah nampak dah bahawasanya nanti kalau perang dia mereka akan mati. Padahal tentang Rasulullah itu semua hanya dipanggil daya dalam hati. Maka Allah Ta'ala wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu dari 2 angkatan, iaitu sama ada angkatan Allah Ta'ala beri janji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu kepada sahabat-sahabat kamu mereka akan bertemu dengan 2, salah satu akan menjadi milik mereka. Salah satu itu yang mana satu? Iaitu sama ada rombongan dagang ataupun mentera. Menjadi untuk kamu, yang ini menghadapi. Sedang kamu suka kiranya, wa tawadduna, turiduna, bila kamu akan berdepan dengan 2, satu rombongan dagang, satu pasukan perang, yang mana Allah Ta'ala telah menjanjikan untuk kamu bahawa kamu akan berhadapan dengan salah satu itu. Sedang kamu, kata Allah, tawadduna anna ghayra zawjati syakati takunu lakum. Sedangkan kamu kiranya mengingini bahawa pasukan yang tidak ada kekuatan itulah yang kamu akan hadapi. Yang itu kamu nak, itu lebih mudah. Dan lagi pun pasukan yang tak ada kekuatan itu ialah rombongan dagang, bawa harta banyak. Kata Allah, memang kamulah hati kamu, memang kamu nak yang itu. Kalau boleh bertembung dengan rombongan Abu Sufyan, sikit 70 orang saja. Kemudian kalau menang, boleh menewaskan mereka, boleh bawa balik harta rampasan perang yang banyak. Dan kamu tidak ingin untuk bertembung dengan Zati Syauka, rombongan pasukan yang ada kekuatan 1000 orang, lengkap bersenjata. Cuba tuan-tuan buat tengok, Allah Ta'ala sebut. Padahal Allah Ta'ala pula, wa yuridullahu ayyuhal haqqa, padahal Allah Ta'ala pula telah menetapkan untuk mencapai yang benar. Apa dia tulisnya? Bi kalimatihi, dengan perintahnya itu, dengan perintahnya ataupun dengan janji-janji yang sebelum ini telah pun disebut, iaitulah untuk memenangkan Islam, bukan semata-mata untuk memberi habuan harta rampasan perang. Memang kamu nak supaya seolah-olah kamu menginginkan hati kamu ini kalau boleh dapat bertembung dengan pasukan Abu Sufyan. Jadi tuan-tuan sekalian, pasukan itu bukan pasukan perang, pasukan itu kecil, tidak ada apa-apa, tidak ada kesan yang terlalu besar kepada Islam, kemenangan Islam. Dan satu lagi, memang pasukan tentera, dan dalam pasukan itu pula dipanggil disertai oleh semua pemuka-pemuka yang mana hero-hero dipanggil jahiliah, hero-hero yang kuat menentang Islam, Abu Jahal, dan pasukan itu. Dan Allah Ta'ala, kamu nak lain, tapi Allah Ta'ala nak lain. Allah Ta'ala nak yuhiqqal haqq wa yudullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatih. Allah Ta'ala pula nak untuk menetapkan yang benar, memenangkan yang benar dengan kalimah-kalimah, dengan janji-janjinya. Wa yaqta'a dabrul kafirin, dan Allah ingin untuk binasakan kaum yang kafir itu seluruhnya. Dabira ini tuan-tuan sekalian, makna belakang ni bagi. Ekor ni bagi. Ekor orang kafir, makna Allah Ta'ala nak binasakan keseluruhan orang kafir. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tuan perhati dalam sirah, seluruh tanah Arab ni sampai tak tinggal walaupun seorang orang musyrikin, dan tidak ada walaupun satu berhala.
Itu makna yaqta'an dabiral kafirin. Allah Ta'ala mentakdirkan untuk bawa kamu ke medan perang. Kerana kamu itu akan menjadi asbab untuk menangnya Islam, dan juga menjadi asbab untuk menghapuskan kekufuran yang ada di tanah Arab. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Karena Allah ingin menegakkan yang benar dan menghapuskan yang batil, yakni kekufuran dan syirik. Walau karihal mujrimun, sekalipun golongan kafir musyrik yang berdosa itu tidak menyukai. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita yang hidup pada zaman hari ini, bila kita berdepan dengan keputusan yang kita perlu buat untuk Islam, kalau untuk kita tu terpulanglah. Siapa-siapa saja yang dia tu diberi amanah untuk mentadbir institusi yang ada kaitan dengan Islam, walaupun kecil. Contoh macam masjid ni tuan-tuan sekalian, buatlah keputusan yang memberi manfaat kepada Islam dan umat Islam, bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk diri sendiri. Allah Ta'ala mengajar kita. Memang kalau untuk diri sendiri, rombongan dagang itulah. Tapi kalau untuk kemaslahatan perang, iaitu Allah Ta'ala nak, sebab itu Allah Ta'ala mentakdirkan kamu terlepas dari rombongan dagang, dan sebaliknya kamu perlu berdepan dengan cabaran yang lebih mencabar, tapi itulah yang akan menjadi faktor tertegaknya Islam. Jadi sebab itu para alim ulama sendiri pun dari segi bila nak buat keputusan ini, ada kaedah yang alim ulama kita putuskan, yang mereka simpulkan daripada Quran dan hadis, iaitu tasarruful ra'i ala ra'iyah manutun bi maslahah. Sebarang tindak tanduk, sebarang keputusan yang perlu dibuat oleh seorang pemimpin yang berkait dengan rakyat, bukan tentang dia sendiri, tentang kita ikut sukalah. Dan selain kita bangkit pagi, kita bangun pagi nak makan apa, nasi lemak ke, nak makan sana, itu terpulang pada kita lah. Itu masalah diri kita sendiri. Tapi bila tuan-tuan berdepan dengan masalah keluarga, ini dari sini pun orang kita dah gagal dah. Dia kira dia sebagai ayah, kukuk mana pun dia tengok dia nak apa. Padahal tuan-tuan sekalian, keputusan yang nak kena buat itu, dia merangkumi keluarga. Maka sebab itu para ulama kata tindak tanduk, keputusan, segala interaksi seorang ra'i, dipanggil pemimpin, kalau berkait dengan rakyat, mesti diikat dengan maslahat. Sama juga imam, pengurusi masjid, jawatankuasa masjid sebagai contoh. Bila nak uruskan masjid, termasuk duit masjid contohnya, tuan-tuan sekalian, mesti fikirkan, ini untuk maslahat qaryah ke, ataupun ada dipanggil maslahat peribadi. Itu kena buat. Kalau ada masalah peribadi, tuan-tuan sekalian, dia tidak akan menatijahkan yang baik. Mesti akan ada kecelaruan selepas itu. Jadi kerana itu, sebagai contoh, tuan-tuan, contohlah supaya kita ni boleh betulkan sama-sama. Bila kita, boleh tak kita nak guna duit masjid untuk buat kenduri? Contoh, tuan-tuan sekalian, untuk buat kenduri jamu makan. Yang tu kita kena tanya, tuan-tuan sekalian, yang nak makan kenduri itu siapa? Itu satu. Yang keduanya, ada tak dalam kepala ahli jemaah, bila dia bagi duit kepada, dipanggil apa, kepada tabung tu, dalam kepala dia ni untuk makan, ataupun duit itu untuk dipanggil maslahat masjid? Itu contoh, tuan-tuan sekalian. Itu menjadi tanggungjawab pengurusi, tanggungjawab imam, jawatankuasa masjid, kena bincang elok. Sebab amanah dia bagi. Dia tak boleh ketut, saya pengurusi, saya imam, ikut suka saya lah nak belanja macam mana. Itu maknanya, itu kalau duit kita tak apa. Dan kalau duit rakyat, tuan-tuan sekalian, mesti tengok masalah. Ini Allah Ta'ala ajar kita. Kamu sekarang ni, ya Muhammad, dan juga sahabat-sahabat kamu diutuskan untuk agama. Kau mesti putuskan untuk kemaslahatan agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.